Saudara, tahun 2023 menyaksikan rantau Asia dibelenggu tekanan inflasi, ketegangan ketenteraan dan ASEAN yang dikatakan bertindak agak perlahan dan kurang berkesan. Dalam Tiga Utama 2023 malam ini, kami menyingkap cabaran politik, ekonomi dan keselamatan di rantau ini serta buah fikiran pakar tentang apa yang boleh dijangkakan pada tahun depan, kemajuan yang boleh kita jangkakan dan mampukah Asia kekal aman di tengah pergolakan yang berlaku di dunia. Lanskap geopolitik Asia Tenggara melalui banyak perubahan tahun ini. Dari sudut pucuk pimpinan sahaja, pilihan raya umum di Thailand dan Kemboja mencetuskan kontroversi. Apa yang ramai analis telah nampak adalah demokrasi mungkin kebelakangan sikit. Kita tengok di Cambodia, anak Hun Sen yang menang. Di Thailand, walaupun Move Forward Party menang, orang lain dilantikkan. Jadi kita nampak mungkin ada masalah politik yang berlaku pada tahun 2023. Pilihan raya negeri di Malaysia pada Ogos pula menjadi penanda aras penerimaan Kerajaan Perpaduan Anwar Ibrahim. Setahun bersama Kerajaan Madani, pimpinan PM Anwar mengharungi pelbagai masalah, dugaan dan cabaran. Bermula daripada pembersihan rasuah dan penyalahgunaan kuasa sehinggalah reformasi ekonomi, termasuk memulihkan kos sara hidup rakyat dan mata wang ringgit yang lemah. Rombakan kabinet penuhi tuntutan semasa. Pelaksanaan projek RTS Link Johor Singapura serta penubuhan zon ekonomi khas Johor Singapura menjadi katalis bagi pembangunan negara. Kestabilan politik itu penting agar projek ini dapat berjalan dengan lancar. Kalau setiap kali ada penukaran kepimpinan dan kemudian ada dasar baru dan sebagainya, saya fikir projek ini tidak akan berhasil. Sementara itu, isu dinasti politik membelenggu Indonesia apabila anak Joko Widodo, Gibran, disahkan akan bertanding di sisi bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Timbul persoalan, nasib pembangunan projek mega Ibu Kota Nusantara dengan berakhirnya kepimpinan Presiden Jokowi. Yang penting bagi Indonesia adalah pemilihan mereka itu harus berdasarkan dasar. Dan di masa akan datang, apakah hala tuju negara Indonesia? Kerana sepanjang sedekat yang lalu di bawah kepimpinan Pak Jokowi, pelbagai kemajuan yang sudah dicapai. Ya. Jadi kalau politik ini gagal, kita khawatir bahawa segala kemajuan yang sudah dicapai sepanjang dekat lalu akan musnah. Ya, itu mungkin satu kebimbangan. Tapi kalau kita lihat bahawa proses demokrasi ini berjalan seterusnya, saya fikir bahawa pembaruan itu akan berjalan lebih lancar. Myanmar pada sisi yang lain dikecualikan daripada menyertai sidang puncak ASEAN. Ini selepas junta enggan bekerjasama dalam konsensus 5 perkara yang disepakati ASEAN untuk membantu menyelesaikan isu yang dihadapi negara itu selepas pemerintah pimpinan Aung San Suu Kyi digulingkan tentera. Langkah ASEAN itu belum pernah berlaku sebelum ini dan mengejutkan junta. Setiap negara ada dinamikanya sendiri, terutama sekali di zaman sekarang ini bahawa polarisasi itu adalah satu perkara yang normal bagi saya. Ini menunjukkan bahawa ironinya kematangan demokrasi membawa kepada polarisasi. Ya, itu sudah berlaku di Amerika, sudah berlaku di Eropah, sedang melanda Asia Tenggara. Semua ini berlaku sedang dinamik dunia menjadi semakin rumit. Ketegangan antara Amerika dengan China juga belum lagi terhurai akibat pelbagai isu, termasuk sokongan China terhadap operasi ketenteraan Rusia di Ukraine, isu Taiwan dan pertikaian perdagangan yang masih berterusan. Asia Tenggara malah tersepit di tengah-tengah persaingan geopolitik antara dua kuasa besar itu. Apabila kuasa-kuasa besar ini bertembung, itu sekali ia akan menjejas negara-negara ASEAN. Sebagaimana negara-negara ASEAN ini bertindak, apakah mereka bertindak secara bersepadu? Semasa perang dingin satu ketika dulu, mereka bersepadu. Rasanya jika ada perang antara China dengan US,
negara Asia Tenggara akan pilih jalan yang tak pilih kasih lah. Atas sebab senang nak cakap, tengok siapa yang invest di Asia Tenggara, dua-dua ada investment kan. So US ada juga tolong negara-negara kat sini, China pun ada. Jadi memang terpaksa Asia Tenggara akan pilih jalan yang lebih aman. Ya, kita tak nak South China Sea jadi tempat peperangan. Kita tak nak ada apa-apa yang berlaku, contoh di Israel atau Palestin atau Russia dengan Ukraine berlaku kat sini. Di sebalik persekitaran global cukup mencabar, tabung kewangan antarabangsa menganggarkan ekonomi Asia tumbuh 4.6% pada 2023, melepasi 3.9% yang dicatat pada tahun sebelumnya. Namun, ekonomi Asia dijangka tumbuh pada rentak lebih perlahan 4.2% pada 2024. Teknologi digital dilihat sebagai satu pemacu ekonomi bagi ASEAN dengan satu rangka kerja baru dimulakan yang berpotensi menjana $2.7 trilion Singapura kepada ekonomi digitalnya menjelang 2030. Perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN itu akan menyelaras dagangan digital rentas sepadan secara lebih lancar dan selesa. Inisiatif Jaluran Ekonomi Laluan Sutera pula menyaksikan China melaksanakan lebih 130 projek dalam dekad pertama memanfaatkan lebih 30 juta individu. Projek terbaru BRI yang baru siap adalah kereta api berkelajuan tinggi yang menghubungkan ibu kota Jakarta dan Bandung di Indonesia. Melalui kerjasama dengan organisasi antarabangsa, China mengagihkan pinjaman besar untuk membiayai projek berhubung pengurangan kemiskinan, jaminan bekalan makanan dan perubahan iklim di 60 negara. Cabaran-cabaran yang dihadapi di tingkat global masih kekal, di antaranya adalah aspek inflasi dan yang penting sekali adalah perubahan iklim. Ya, sekali kita dah lihat sekarang kesannya, dan jika negara-negara tidak bersepadu dan bertindak, kita akan melihat kesannya lebih ketara di masa-masa akan datang. Pakar-pakar juga berpandangan sudah tiba masanya untuk Asia melabur secara proaktif dalam pencegahan dan mitigasi perubahan iklim. Apatah lagi, isu itu boleh secara langsung mempunyai kesan terhadap ekonomi mahupun mata pencarian penduduk Asia. Jadi selain daripada kejayaan ekonomi, kita kena fikir balik apalah sebenarnya maksudnya development. Sebab berjuta-juta orang di Asia dan Asia Tenggara yang bergantung kepada hasil yang natural livelihoods, nature-based livelihoods kan. Dan ini semua akan menghadap risiko dari efek climate change. Keadaan di Asia Tenggara pada 2024 bukanlah sesuatu yang mudah diramalkan. Dunia semakin rumit dan Asia, suka atau tidak, tetap bergantung kepada dinamik politik dan ekonomi global. Saudara, bersama saya sekali lagi malam esok untuk meninjau pula 3 perkembangan penting yang berlaku di dunia pada tahun ini dalam 3 utama 2023. Sekian, salam hormat.